Datuk semua malam. Start lah. Okey boleh. Okay. Dengar tak suara nak? Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertamanya marilah kita buka majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang pertamanya yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiah bin Haji Hussein selaku guru kita pada malam ini, dan seterusnya kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan sesi pengajian kita pada malam ini. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Sebelum daripada kita sambung hak yang malang tu, ana ada silap baca baris sikit, tapi ana pun sebut dah, cuma nak sebut sekali lagi. Hak yang babun najasah tu hiya kullu muskirin ma'i'in patu wa kalbun. Ana kabur tak malang? Ada kabur kan? Wa kalbun patu wa khinzirun wa far'uhuma patu wa maitatu ghairil adami. Semuanya baca bagi depan belaka, ataupun kalau kita istilah nahu, bahasa nahu dipanggil baca dengan rafa' ataf pada kullu. Kullu tu khabar bagi hiya. Baik, jadi dia ma'tuf ada marfu'in, dia kena marfu'. Dia kena rafa' juga. Begitu juga wa maitatu ghairil adami, tadi betul-betul dah. Was-samaki betul dah, wal jaradi betul dah. Lepas tu wadamun, itu kena baki wa qaihun wa qai'un wa rawthun wa baulun wa madhyun wa wadiyun. Sebab kebetulan kita ana tu dibaca wa madyin wa ana ikut bagi dia tak perasan. Lepas tu seterusnya walabanu ma la yukalu ghairal adami. Okey, itu tak ada masalah dah. Lepas tu kita betul dah. Malang nak ada sebut sikit belang-belang deh, letih pun sebut kok. Malang ngatuk malang. Baik. Jadi katanya kita sambung semula. Wala yathuru najisul aini illa khamrun takhalladat. Situ ke malang. Kita berhenti. Situ dah. Ke depan ni. Baca laju. Okey, kita baca ni belah. Wala yathuru najisul ain, wala yathuru najisul ain illa khamrun takhalladat. Dan tidak suci najis ain. Tidak suci najis ain. Apa maksud najis ain? Yang dimaksud dengan najis ain adalah suatu benda yang najis. Dia lah ya, suatu benda yang najis lain daripada mutanajis. Mutanajis ni adalah benda yang suci tapi terkena najis. Boleh? Boleh faham tak? Sikit je kan? Kata dah, kita ambil depan sikit tau. Jauh lagi? Oh, depan tu lagi? Tapi baca laju. Okey, tak apa. Tak sedar. Baca laju. Okey, wa yushtaratu wurudul ma. Gitu. Itu baca dah kan? Lal asru fil asah. Okey. Wal azharu. Situ wal azharu. Wa yushtaratu wurudul ma'i lal asru fil asah. Dalam pembasuhan najis ataupun dalam kita membasuh najis, apa yang disyaratkan adalah wurudul ma. Apa dia wurudul ma? Datang air alal mahal, di atas tempat.
Maksudnya datang air di atas tempat yang terkena najis. Okey, boleh. Dia dia mesti air warid manakala mutanajis ataupun tempat yang terkena najis adalah maurud, benda yang air datang di atasnya. Jadi air mesti kena datang di atas tempat tersebut. Mesti kena datang air pada tempat tersebut. Ni sekiranya air saat itu kurang daripada 2 koloh. Tetapi kalau air tu 2 koloh ke atas dan najis yang ada pada benda yang mutanajis tidak mengubahkan air tersebut. Okey, syarat yang pertama dia, air itu 2 koloh, lepas tu najis itu tidak mengubahkan air, maka tidak menjadi masalah barang datang di atas air. Tapi yang penting, benda najis yang ada pada perkara tersebut, pada benda tersebut hilang. Dan dia tidak mengubahkan air. Kalau dia mengubahkan air, maka air menjadi mutanajis dan benda air yang menjadi mutanajis dan benda mutanajis tu yang kita nak bersihkan dia, nak hilangkan najis daripadanya tetap kekal tanajusnya. Maksudnya kekal najis dia. Jelas ha? Lal asru fil asah. Tidaklah al asr. Apa makna al asr? Perah. Jangan bukan waktu asar. Wal asri demi masa, demi waktu asar, bukan. Lal asru, al asru makna pada perah. La huruf ataf, al asru ataf pada wurudul ma'. Maksudnya la yushtaratu al asru. Al asru tidak disyaratkan al asr. Perah. Adakah disyaratkan masa kita basuh kita perah, lepas tu basuh perah? Tak, tidak disyaratkan perah fil asah, mengikut pandangan al asah. Manakala muqabil asah disyaratkan perah. Jadi hak comelnya kita perah. Tapi adakah ia disyaratkan? Tidak. Katanya wal azharu taharatu ghusalatin tanfasil bila taghayyurin wa qad tahara al mahal wa qad tahara al mahal. Pandangan al azhar, okay, kita dah sebut dah apa maksud al azhar, apa maksud al asah, sebab kita banyak kali dah kita hurah sebelum daripada ni dan kita bincang panjang lebar istilah dia pada muqaddimah kitab Minhajul Talibin. Al azhar ni pandangan hak yang paling kuat. Pandangan hak yang kuat, pandangan mu'tamad adalah al-azhar taharatu, suci. Al-azhar adalah suci ghusalatin, air basuhan. Ghusalah makna air basuhan. Air basuhan tanfasil hak yang bercerai. Yang bercerai, yang berpisah. Air basuhan hak yang bercerai, hak yang berpisah tapi bila taghayyur, tanpa berubah. Wa qad, padahal waw haliyah, qad tahara al-mahal jumlah haliyah. Sedangkan sesungguhnya telah bersih tempat tersebut. Okey, sebagai contoh. Katakanlah atas meja kita ni. Atas meja kita ni sebagai contoh lah, atas meja kita ni kena ada tahi. Tahi burung. Banyak tahi burung atas ni. Sebagai contoh. Jadi tahi burung adalah najis. Meja kita ni dipanggil mutanajis. Tahi burung tu dipanggil najisul ain. Manakala meja kita adalah mutanajis, benda yang suci tapi terkena najis. Okey. Cara kita nak bersihkan meja ni, adakah wajib kita basuh? Tak wajib kita basuh sebab bukan kita nak guna untuk sembahyang. Ke Syafiq tak ada pada dalam sembahyang? Tak kan? Tak gitu. Ada wajib kita basuh. Baik. Cuma kalau kita nak hilangkan, kita nak bersihkan dia daripada najis, nak dia ni jadi suci. Cara dia adalah kita buang dulu air najis, buang. Kita tak air sikit, kita gonyoh-gonyoh ambil tisu ke, ambil sabuk ke, ambil benda ke, buang. Okey, jadi habis dah air najis, maka kita pun cucu air atas. Cucu ni bukan mesti sampai ke bawah tu, atas tu je lah. Lalukan air atas tu sahaja. Nampak kan? Lalu air cucu atas tu sahaja. Baik. Okey, lepas daripada biar kata tempat tu lah. Air yang ada pada tempat pembasuhan najis tu yang dinamakan ghusalah. Air yang ada pada tempat tersebut. Okey, boleh. Air tersebut dihukumkan suci. Tapi dengan syarat air tersebut jangan berubah. Kalau berubah, maksud dia berubah, air saat itu warna jadi lain, bau jadi lain, rasa jadi lain, lepas tu dia tidak jadi suci air tersebut. Yang keduanya, tempat tu mesti kena suci. Kalau tempat tu belum lagi suci, maksudnya ada lagi tahi.
Air tak berubah, tapi ada lagi tahi. Tahi orang kerah kita tak air. Oh, ada lagi. Contoh kan. Maka air tersebut tidak dinamakan sebagai air itu masih lagi air itu tidaklah suci. Air itu dihukumkan mutanajis. Baik, jadi taharatu ghusalatin tanfasil, yang bercerai tapi dengan syarat tanpa taghayyur dan suci tempat tersebut. Berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama, tidak berubah air itu dari sudut sifat dia lah, bau, rasa dan warna. Yang keduanya, tempat tersebut telah suci. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, walau najusah ma'i'un ta'adzara tathiruh. Sekiranya najis. Najusah maksudnya najis, ma'i'un benda yang cair. Contoh benda yang cair, benda-benda yang cair. Sebagai contoh, madu, kicap. Itu sebagai contoh. Sos cili, cuka, minyak. Okey, itu benda yang cair. Dia benda yang cair ni selain daripada air mutlak. Selain daripada air. Itu maksud ma'i' di sini. Ma'i' di sini benda yang cair yang selain daripada air. Sekiranya najis ma'i'un, jawab bagi lau, ta'adzara tathiruh. Ter'udhu. Mana ter'udhu? Tidak boleh dah. Tathiruhu, membersihkannya, menyucikannya. Kicap kita jatuh najis di dalamnya. Kicap kita ada najis jatuh dalam. Sekarang ni kita nak hukum mutanajis ataupun tidak kicap tu, kita kena tengok najis yang jatuh dalam tu najis dia. Sebab najis dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya najis ma'fuun anha, yang kedua najis ghairu ma'fuwin anha, ataupun boleh kita kata ma'fuun anhu, ghairu ma'fuwin anhu. Maksudnya ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan dia, najis yang dimaafkan adalah bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia masuk dalam kicap bukan melalui perbuatan kita. Tidak gitu. Yang keduanya adalah dia tidak mengubahkan kicap tersebut. Kita tengok adalah dalam kicap kita benda lipah mapu seekor. Lipah ada darah tak? Tak ada. Baik. Lipah mapu. Lipah bangkai. Najis. Tetapi oleh kerana dia tidak mempunyai darah yang mengalir, dan dia masuk dalam kicap kita, bukan perbuatan kita, dan dia tidak mengubahkan kicap kita, bau pun macam biasa, sedap pula macam biasa je. Okey. Baik, maka lipah tersebut dia tidak menajiskan kicap tersebut. Kicap tu masih lagi dihukumkan suci, tapi tidak menyucikan. Dia tidak, kicap bukan boleh, bukan alat yang digunakan untuk bersuci. Baik. Okey, sebab benda yang masuk dalam tu adalah najis yang dimaafkan. Yang keduanya najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan sebagai contoh, kicap kita jatuh lipah, tapi lipah hacur dalam. Bau kita bau macam lipah dah kicap. Kita kata kicap benda biasa, kicap kipas udang, tapi tu kokir kepada jadi kicap lipah pun jadi gitu. Warna rasa lipah. Ami kata, biasa makan ke lipah, tapi mu tahu rasa lipah ada. Tak, bukan biasa makan, tapi biasa bau. Banyak dengan atas rumah lipah. Biasa bau. Mana rasa lipah? Biasa tak kita ni? Tak rasa lipah? Tak rasa? Tak biasa rasa benda? Cicok. Okey. Jadi, masuk lipah dalam. Lipah tak dia hacur. Jadi, berubah tak? Lipah besar. Lipah hudung. Bapak ke lipah hudung? Besar pula. Okey, berubah. Kicap dah banyak dah. Banyak tu kicap. Dah cuti pondok tu tak ada belaka. Dia bulak gitu. Mari dah pakai bulak. Dah cuti 2 bulan cuti. PKP 3 pula ni. 2 bulan. Bosok pahu bau dalam. Jadi bermakna najis tu najis yang tidak dimaafkan. Sayang nak buat awan dia. Okey, boleh tak nak basuh kicap tersebut? Boleh tak nak membersihkan, nak cuci balik, nak kan mutanajis kan boleh ke tak? Dikatakan lau najusa ma'i'un ta'adzara tathiruh. Teruzur, maksudnya teruzur, tak boleh dah. Tidak boleh dah nak bersihkan. Jadi kicap, kalau mutanajis dengan najis yang tidak dimaafkan, sos cili, cuka, madu, apa jua cecair, apa jua ma'i',
maka tidak boleh kita nak bersihkan. Dia berbeza dengan air. Air kita bincang sebelum ni kan. Air kalau air sikit mutanajis, maka cara untuk kita bersihkan air tersebut adalah dengan kita menambahkan air sehingga cukup 2 qadah. Tidak gitu. Baik. Manakala ma'i' tidak dibolehkan. Waqil dan kata qil. Kata pandangan sebahagian daripada ulama. Pandangan sebahagian daripada ulama. Dia kata kerana yathurud duhnu bi ghaslihi. Suci oleh ad-duhun. Apa benda ad-duhun? Minyak. Suci minyak bi ghaslihi dengan basuhnya. Minyak dia basuh. Dah nak basuh wan dia ambil kata. Kalau baju boleh ambil akak sirang. Dah minyak nak sirang kan ni? Ambil akak sirang. Nak buat wan minyak. Okey, minyak ni cara dia ni mengikut pandangan ni. Kang dia minyak dia dengan air ni dia maksudnya dia maksudnya dia ada lapisan minyak, ada lapisan air. Jadi kita ambil air, kita takkan kita mesti wurudul ma, datang air di atas minyak, cuuh air dalam minyak, lepas tu kucah. Selama mana ia tidak berpisah, air itu saat ini dihukumkan, masih lagi dihukumkan suci. Tidak dinamakan mustakmal. Tidak gitu. Lepas tu, lepas daripada tu, kita pun buang air. Kalau misalnya minyak di atas, air di bawah, tebuk ke bawah. Faham? Kalau tebuk ke bawah, buang ke atas tu habis minyak, ataupun kita ambil minyak, biar air di bawah ambil minyak. Faham? Tetapi masalah minyak ataupun benda hak yang cair, hak yang boleh kita menyucikannya mengikut pandangan hak yang kedua ni, adalah sekiranya dia saat ni tu hanya najis hukmi. Maksud najis hukmi tidak berubah rasa, warna dan bau. Manakala kalau najis tu najis ainiyah, rasa payah untuk kita nak bersihkan. Bukan kita kata tak boleh, payah. Kalau misalnya berubah bau busuk kahuk. Kalau kita tak air, tak banyak mana nak menghilangkan bau busuk kahuk yang ada dalam minyak tersebut. Memang payah kan? Bukan kata tak boleh. Boleh tapi payah. Tapi kalau najis hukmiyah, boleh. Mengikut pandangan yang kedua. Baik. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu babut tayammum. Bab tayammum. Katanya yatayammamul muhdithu wal junubu li asbab. Kita tayammum ni, tayammum dia sebenarnya tayammum adalah ganti daripada wuduk dan daripada mandi. Tayammum adalah ganti daripada wuduk dan daripada mandi. Baik, dalam mazhab Imam Syafi'i, tayammum ganti daripada mandi, kadang-kadang ganti daripada mandi wajib dan kadang-kadang ganti daripada mandi sunat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tayammum bukan hanya ganti daripada mandi wajib. Bahkan dalam hal-hal tertentu, tayammum ganti daripada mandi sunat. Faham? Nampak kan? Okey. Kita mandi, tengok mandi. Kalau kita tengok tujuan dia, syarak suruh kita mandi. Tujuan dia, yang pertamanya adalah untuk nadhafah. Untuk benda? Untuk bersih. Tidak gitu. Adakah semata-mata bersih? Tidak. Kalau semata-mata bersih, maka asal mung mandi je, sama ada niat ataupun tidak, sudah memadai. Kalau semata-mata bersih, maka kalau sekiranya masa mung berjunub, tak ada tempat pun kotor, semua bersih belaka, maka tak wajib mandi. Wajib mandi ni kerana nadhafah. Lepas tu yang keduanya adalah kerana qurbah. Benda qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai berapa? Dua. Kerana benda nadhafah dan kerana qurbah. Ketika tidak ada air. Maka tidak ada nadhafah. Apabila tidak ada air, maka ada tak nadhafah? Tidak ada. Tetapi masih tak kekal haksa lagi. Masih lagi kekal qurbah. Jadi kalau masalah air tak ada, maka disunatkan bertayammum sebagai ganti daripada mandi sunat mengikut mazhab Imam Syafi'i, kerana disyariatkan mandi bukan hanya semata-mata nadhafah, tetapi kerana nadhafah dan kerana qurbah. Ketika tidak ada nadhafah, masih lagi berbaki benda qurbah. Sebab itulah dituntut kita bertayammum. Cuma akan datang kita akan bincang.
Kita akan sebut pula kalau siapa tepat ni lah, kalau ingat insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan tayamum sebenarnya adalah suatu ibadah yang disyariatkan oleh agama, suatu ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam sebagai ganti daripada berwuduk dan sebagai ganti daripada mandi. Dan tayamum ini adalah perkara yang menjadi khususiyat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'ta ahadun qabli. Maksudnya diberi kepada aku 5 perkara yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum daripada. Antaranya adalah waju'idat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi ini masjid dan alat yang digunakan untuk menyucikan. Baik. Katanya yatayammamul muhdithu wal junub. Bertayamum oleh muhdith. Apabila sebut kata muhdith, maksudnya orang yang berhadas. Apabila itlaq hadas dalam kitab fiqh, maka dia merujuk kepada hadas kecil. Dia tidak itlaq. Kita guna perkataan ini perkataan mutlaq, lawan dia muqayyad. Itlaq, lawan dia taqyid. Itlaq, masdar daripada atlaqa, yutliqu itlaqan. Af'ala yuf'ilu if'al. Mutlaq, isim maf'ul. Itlaq, lawan dia taqyid. Taqyid masdar daripada qayyada, yuqayyidu taqyidan. Muqayyad isim maf'ul dia. Jadi perkataan muhdith ataupun perkataan hadas kadang-kadang muqayyad, kadang-kadang mutlaq. Betul tak? Maksudnya perkataan hadas kadang-kadang mutlaq. Maksudnya mutlaq dilepaskan daripada sebarang ikatan. Manakala muqayyad diikatkan. Kalau kata al-hadathul asghar, hadas yang kecil tu dipanggil dia muqayyad. Diikatkan dengan kecil. Al-hadathul akbar dipanggil muqayyad, diikatkan dengan akbar. Tapi kalau kata al-hadath sahaja tanpa menyebut al-asghar ataupun al-akbar, maka dipanggil mutlaq. Jadi kaedah kita, lafaz hadath apabila diitlaqkan, maka dia merujuk kepada hadath kecil. Power bank dia tak? Kalau tak ada, tolong cari ngecah kejap. Power bank dia punya ada. Oh, tu ada. Ada dah ni. Ngecah je. Ada tak wayar? Ha? Pakai tak? Tak sampai. Tak sampai undur sikit. Boleh. Dah. Undur je. Dekat dia. Kejap. Hilang kejap. Apa? Pusing juga. Oh. Tak payah. Itu dah ya. Power dia. Okay. Ada gangguan sikit. Sebab bateri tak sedar charge. Dia sini. Itu dah. Sudah lain. Okey. Minta maaf sikit. Sebab bateri nak habis kan. Katanya yatayammamul muhdith. Maksud dia yatayammamul muhdith, bertayamum orang yang berhadas. Orang yang berhadas di sini maksudnya adalah berhadas kecil. Wal junub, dan orang yang berjunub. Perkataan yatayammamul muhdith wal junub, kita dapat faham bahawasanya tayamum dia menjadi ganti kepada wudu. Itu muhdith.
Dan tayamum kadang-kadang dia menjadi ganti kepada mandi wajib. Sebab dia kata wal junub. Di perkataan al junub, dia merangkumi perempuan yang suci daripada haid dan perempuan yang suci daripada nifas. Okey, perkataan al junub bukan hanya merujuk kepada orang yang keluar mani dan orang yang bersetubuh, bahkan dia merangkumi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Sama juga dengan perempuan yang tidak ada nifas setelah daripada bersalin. Sebab antara perkara yang mewajibkan mandi adalah wiladah sekiranya tidak ada nifas selepas daripada bersalin. Tayamum oleh orang yang berhadas dan orang yang berjunub li asbab, kerana beberapa sebab. Maksudnya, tidak boleh seseorang tu nak tayamum melainkan apabila wujudnya asbab. Apabila wujudnya sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Maksudnya seorang tu kalau dia tak mau ambil wudu, lepas tu dia nak tayamum, boleh ke dia nak tayamum? Tak boleh. Melainkan apabila ada sebab yang mengharuskan dia bertayamum. Okey, sekarang ni kita akan bincang berkenaan dengan asbab ataupun sebab yang membolehkan seorang yang bertayamum. Ahaduha, satu daripada sebab-sebab yang mengharuskan seorang bertayamum, yang pertamanya adalah faqdul ma'. Tidak ada air. Faqdul ma', tidak ada air. Dia tidak ada air, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada air ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya tidak ada air hissi. Apa makna hissiyun? Hissi ni zahir, memang tak ada air sungguh. Itu makna hissi. Yang keduanya adalah syar'i. Syar'i ni pada zahir ada air, tapi di sisi syarak kata tak ada air. Syarak kata tak ada air. Okey, yang pertama tidak ada air. Tak ada air, dia ada tak ada air hissan, ada tak ada air syar'an. Baik. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita buat contoh. Lagu mana tak ada air syar'an? Kita buat contoh, tidak ada air syar'i. Kita kata sekarang ni ada air, sungai ada tu sungai. Sungai ada. Tapi sungai di Sabah. Allah, sungai di Sabah kan Mazi? Buaya benar. Buaya lapar pula. Buaya lapar PKP 3 ni kan. Buaya dah akan lama. Lapar, lambat tengok orang. Jadi tebal-tebal dia ambil air sungai, pakai dak semayang dah, orang tak ada semayang kita pula. Okey, jadi sekarang ni dia bimbang. Dia takut kalau dia ambil air mudarat di atas diri dia. Maka ketika tu boleh tak dia bertayamum? Boleh dia bertayamum sebab dikirakan tidak ada air pada syarak. Okey, boleh faham. Itu sebagai contoh. Katanya fa in tayaqqana al-musafiru faqadahu tayammama bila talab. Maka jika tayaqqun yaqin al-musafir, orang yang bermusafir, faqadahu tidak ada air. Kalau orang musafir dia yakin tidak ada air, tayammama, jawab bagi in, nescaya dia bertayamum bila talab, tanpa mencari air. Tanpa perlu mencari air. Talab ni tuntut, cari. Kan talabul ilmi dia, tuntut ilmu. Cakap kita dia, cari ilmu. Ni dok cari pitih je siang malang ilmu dok cari. Cari go ilmu. Pitih tu memang kita perlu, tak ada hak yang tak perlu pitih. Tapi ilmu tu juga kewajipan. Bahkan benda hak yang lebih penting sebenarnya kalau nisbah kepada orang hak yang memandang kepada akhirat. Baik, cari go ilmu. Tu talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam. Jadi itu makna talab. Maksudnya kalau orang musafir tu, apa dia kata musafir? Apa dia kata musafir? Sebab dalam Quran kata wa in kuntum marda, betul? Aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiqi aw lamastumun nisa, betul? Falam tajidu ma'an fatayammamu. Tengok dalam Quran ada yang berperkataan
Mana wa in kuntum marda, sekiranya orang sakit, aw ala safarin, ataupun bermusafir. Jadi oleh kerana dalam Quran ada sebut musafir. Itu yang pertama. Yang keduanya, biasanya orang yang bermusafir lah yang tidak ada air. Manakala orang duduk kampung ada air. Sebab orang tidak akan tinggal di sesuatu tempat melainkan tempat tersebut ada sumber air. Sebab air adalah benda yang cukup penting bagi kehidupan manusia. Kita tidak boleh meneruskan kehidupan kalau tidak ada air. Sebab itulah orang kalau nak buat satu kampung, nak duduk kampung tu kena ada sumber air. Zaman kita tak apalah, jabatan bekalang air ada. Kalau dulu orang gali laga, maksudnya kawasan orang ada air lah. Orang duduk, kalau kawasan tak ada air, nak duduk mana? Jadi kampung tak ada isu lah. Masalah, maksudnya. Kampung kita mau bincang lah. Kita nak bincang dia orang musafir. Sebab biasanya orang musafir tak ada air. Sebab tu dikatakan ni, fa'in tayaqqanal musafir. Jadi orang musafir, dia tak ada air. Dia tak ada air ni, adakah kadang-kadang dia yakin tak ada air, kadang-kadang tak yakin tak ada air. Mungkin ada air keliling kelalang. Hak yang tak yakin tak ada air saat ni tu nanti kita akan bincang. Hak ni kita yakin tak ada air. Dengan diri dia bawa air. Lepas tu keliling kelalang nak cari mana sungai sini. Tak ada. Kawasan ni aku tahu kawasan ni tak ada. Okay, itu mana dia? Yakin orang musafir, faqdahu faqdal ma. Ketika tu tayammama bila talab. Nescaya dia bertayamum tanpa perlu mencari air terlebih dahulu. Terus boleh tayamum dah. Sebab dia? Sebab yakin tak ada air. Sebab Allah Ta'ala kata begitu dalam Quran, falam tajidu ma'an, maka tidak kamu mendapati air. Mu tidak mendapati air, fatayammam, maka ketika tu mu kena bertayamum. Baik, tapi wa in tawahhamahu, ana sebelum ni ana baca dia fa illam tajidu ma'an fatayammam. Sila bukan fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Falam tajidu ma'an. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. Allah astagfirullah. Kadang-kadang tak sedar kesilapan adalah perkara yang tidak boleh dielakkan oleh sesiapa pun. An-nas la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tidak sunyi daripada salah dan silap. 'Anil khata'i daripada tersalah, wan nisyan dan terlupa. Tapi ini bukan hadis. Perkataan ulama. Baik. Katanya wa in tawahhamahu, dan jika waham ia al-musafir, kembali kepada air. Waham ia, apa maksud waham? Waham ni maksudnya rasa macam ada air. Itu makna waham. Tawaham ni maksudnya rasa macam ada air. Maka talabahu, nescaya dia tuntut cari. Talaba fa'il bagi talaba, takdir huwa kembali kepada al-musafir. Maf'ul bih bagi talaba kembali kepada al-ma'. Dia cari air. Cari min rahlihi, daripada kediamannya. Dia rahal, kediaman. Dalam mata benda yang dibawa. Dia rahal, dia merangkumi tempat tinggal dia. Kan? Dia maksudnya kediaman orang musafir. Kan? Maksud dia kediaman orang musafir. Jadi orang musafir apabila dia berhenti di satu tempat, dia buat tempat-tempat rehat tu. Kan nak rehat dulu sekejap kan. Ya apa barang-barang apa sekali tak. Maksudnya kadang-kadang buat kemah dulu sekejap. Dia orang musafir dulu tidak sama dengan musafir sekarang. Jadi cari dalam rahal dia, dalam kenderaan dia ke, dalam mata benda dia ke, dalam kediaman dia, tempat tinggal dia. Atau makna rahal. Patu warufqatihi, dan temang-temang dia. Mana ketahu ada benda air yang ada pada temang. Kalau misalnya dia boleh beli ke dengan harga yang sesuai. Patu wa nadhara hawalaihi, dan memandang ia keliling kelalangnya. Hawalai keliling kelalang, depan, belakang, kiri, kanan. In kana bimustawin, jika adalah ia bimustawin, di tempat di tempat mustawin, tempat hak yang rata. Tempat hak yang mustawin, tempat hak yang rata. Tempat hak yang rata. Dia kita ada tempat dia, tempat berbukit. Tu tak gitu. Mungkin kita duduk atas pucuk bukit. Mungkin kita duduk bawah. Faham? Tapi kalau tempat rata, boleh tak kita tengok kiri kanan, kiri depan, kanan, belakang? Boleh kan? Baik, fa in ihtaja ila taraddudin taraddada qadra nadharihi. Maka jika perlu ia kepada taraddud. Taraddud ni
dia ke sana ke sini. Ke sana ke sini kata PM. Tu taraddud, kepada taraddud. Taraddud ni gi mari. Dia taraddud ni, dia di perkataan taraddud digunakan orang, kalau bahasa orang tua dulu, berpapuh hati. Guna perkataan taraddud. Taraddud papuh hati. Maksud dia nak buat ke tak mau buat. Taraddud. Taraddud ni maksudnya gi ke sana, gi ke sini. Kalau misalnya berulang alik, jalan ke situ, jalan ke sini. Ke hulu ke hilir. Orang bijak kata ke hulu ke hilir. Maka jika perlu kepada ke hulu ke hilir. Taraddada. Taraddud lah. Gi. Kalau perlu kepada gi jalan situ sikit, jalan sini sikit. Maka gi wajib. Dia kena taraddad. Baik. Qadra nadharihi. Sekadar nadharihi pandangannya. Sekadar pandangannya. Maksudnya kalau duduk sini, sekadar pandangan ni siapa mana? Ayo gi qadar tu lah. Okey. Itu maksudnya qadra nadharihi. Cuma ada sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya yang dimaksud dengan qadar nadharihi ini adalah sejauh sampai anak panah. Dia dulu kalau panah syung. Sejauh mana sampai anak panah. Ataupun setengah ulama dia menyebut istilah dia, kita ada 3 had. Dia panggil, yang pertama dia panggil haddul ghawth, yang kedua haddul qurb, yang ketiganya haddul bu'd. Jadi ada 3 had. Hak ni hak yang wajib, dia kena gi ke sana, gi ke sini ni. Kadar nadharihi ni dipanggil haddul ghawth. Ghawth ni maksudnya kalau dia pergi kepada tempat tersebut, kalau ada benda-benda, kawan dia duduk sini, kalau dia laung, kawan dia dengar. Dalam keadaan kawan dia bising, dia dengar. Setengah ulama dia meletakkan lebih kurang dalam 300 hasta. 300 hasta lebih kurang dalam 150 meter. Jadi maksudnya, kalau duduk sini. Maka kalau tempat yang segata gitu, dia tengok kiri kanan, tak ada air dah, bagus. Tapi kalau kan ada air situ. Maka apabila ada tawahum ada air, kan ada air situ. Maka wajib dia kena pergi. Wajib dia kena pergi sekadar mana? Sekadar haddul ghawth. Maksud dah haddul ghawth, sekadar lebih kurang dalam 300 hasta. Kalau kira dengan meter berapa? 150 meter. Kadar tu je. Maksudnya wajib dia apabila ada tawahum air dalam kawasan 150 meter keliling lalang dia, maka wajib dia kena pergi. Kena tengok. Kalau ada air, ke tak ada? Ke ada. Itu dia panggil tawahum. Jadi mudah yakin lagi tak ada air. Tak ada tayamum lagi. Kena pergi tengok dulu. Tak perlu pergi dah. Tengok gitu cukup dah. Sebab nampak belakang. Okey, baik. Boleh lah. Sebab ketika tu yakin dah tak ada air. Nampak kan? Itu maksud dia. Katanya, fa in lam yajid tayammum. Kalau tak ada air, barulah dia tayammum. Kalau tak ada air, ketika lepas daripada dia pergi kepada haddul ghawth, tak ada air, maka wajiblah, ketika tu barulah dia tayammum. Jadi kalau dia tayammum sebelum daripada yakin tidak ada air. Sekarang ni ada tawahum, kan ada air situ, tengok burung yok kali. Sebab burung dia akan kumpul tempat yang ada air, yok, kan ada air. Situ. Ya, kata tayammum lalu alah nak pergi main WhatsApp mudah Contoh, tanya grup WhatsApp ada air dekat kawasan ni. Sedangkan tawahum kita, waham kita, sangkaan kita ada air. Maka tidak boleh kita tayammum. Kalau kita tayammum, tak sah tayammum kita. Sebab tidak cukup syarat. Katanya, falau makatha mawdi'ahu fal asahhu wujubu talab lima yatra. Baik. Katanya, maka jika sekiranya makatha mawdi'ahu, diam ia, berhenti ia pada tempatnya. Okey, sekarang ni dia sembahyang zuhur, dia berhenti di satu tempat. Dia musafirkan, dia berhenti di satu tempat. Lepas tu air tak ada. Dia pun pusing tengok, memang tak ada air lah. Baik, apabila tak ada air, maka dia boleh tayammum. Jadi masuk asar pula. Kalau dia tak jamak. Kalau dia jamak, jelas lah, dia tak jamak. Masuk asar pula. Lepas tu ketika masuk asar saat ni tu dia berhadah dah. Maksudnya dah mesti kena tayammum pula lah.
Mesti kita benda dia tayamum ni kita boleh guna sekali je. Jadi gini, katakanlah masuk asar dia berhadah. Sebagai contoh ketuk ke apa semua sekali, berok ke kecil ke. Lepas daripada tu, dia nak semayang, air tak ada. Jadi apabila air tak ada, maka adakah dia kena cari pula? Kan tadi kena cari kan? Adakah kena cari pula? Dia kalau kata kena cari pula ataupun tidak, ni kena tengok. Kalau sekiranya memang yakin tak ada air. Sebab cari dah tak ni. Kawasan ni tak ada air, cari dah ni. Yakin tak ada air. Maka adakah wajib kena cari? Tak. Tetapi kalau tawahum ada air, lepas daripada dia semayang dengan tayamum, ke ada air situ? Tak ada cari dah. Takut ada depan tu sikit tu ada air. Okey, faham kan? Maka ketika tu wajib dia kena cari pula. Itu maksudnya falau makatha mawdi'ahu fal asahu wujubut talab. Wajib kat pandangan hak yang al-asah adalah wajib talab cari lima yatra kerana perkara hak yang kedatangan. Maksud ma yatra ni adalah perkara hak yang berlaku yang perlu kepada tayamum, contoh seperti berhadas. Contoh seperti berhadas. Itu maksud dia. Dan contoh seperti berhadas, lepas tu dia ingin melakukan sembahyang fardu yang lain. Dia telah berhadas ataupun batal dah tayamum dia, maka dia nak sembahyang fardu yang lain. Ketika dia berada di tempat tersebut, maka wajib dia kena cari semula air. Melainkan kalau yakin tak ada air, itu masalah lain. Tapi selama mana ada tawahum ada air, maka kena cari sekali lagi. Tengok lepas biasa gini lah biasanya. Okey, tak ada air, cari situ tak ada air, cari sini tak ada air. Lepas tu tayamum. Lepas tu apa bila tayamum semayang. Lepas dia semayang, masuk pula maghrib, duduk situ lagi. Lepas tu mari teringat, macam aku ambil air tak dalam beg yang masa turun rumah tadi. Okey, nampak kan? Adakah boleh dia tayamum tunggu dia semayang maghrib? Ataupun mesti dia kena pergi buka beg dia dulu? Okey, kena tengok. Kalau air hak yang ada dalam beg dia, hak yang dia letak dalam beg saat ni tu adalah tujuan untuk minum, maka tu tak perlu dia guna. Tidak perlu dia guna. Maksudnya, tidak wajib diguna air tersebut. Sebab air tu diperlukan untuk minum. Tapi kalau sekiranya air tu lebih hang daripada minum, maka wajib dia kena cari. Wajib kena cari. Cari mula. Okey, tak ada baru. Lembang beg. Tak ada. Okey. Jadi apabila tak ada apa sekali, duduk sebetul lah. Aku pergi lembang beg capi. Bukan beg aku, kata Ami. Pergi lembang beg Ami pula apa? Nak sembahyang subuh pula. Faham tak dia? Tak ada apa boleh tayamum. Itu maksud dia. Katanya falau alima ma'an yasiluhu al-musafiru li hajatihi wajaba qasduhu illam yakhaf darara nafsin aw mal. Maka sekiranya mengetahuilah ia al-musafir ma'an air. Orang musafir tu dia tahu air. Maksudnya dia tahu ada air. Yang mana dia tahu ada air. Air mana? Air ni yasiluhu al-musafir. Dia yasiluhu fa'il mudhari'. Hu maf'ulun bih, al-musafiru fa'il. Dia panggil maf'ulun bih muqaddam. Wajib kena taqdimkan maf'ulun bih di sini. Kerana maf'ulun bih adalah dhamir munfasil, dhamir muttasil. Al-musafir adalah fa'il. Dia panggil jumlah fi'liyah tu jadi na'a kepada ma'an. Dia panggil dalam bahasa nahwu ataupun dalam kaedah nahwiyah sebut lagu mana al-jumalu ba'da an-nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwal. Jumlah-jumlah yang jatuh selepas daripada isim nakirah i'rab jadi sifat, manakala jumlah yang jatuh selepas daripada isim ma'rifah i'rab jadi hal. Jadi ma'an isim nakirah, tidak ada alif lam. Yang silhu adalah jumlah fi'liyah jatuh selepas daripada isim nakirah, maka i'rab jadi sifat. Maka sekiranya mengetahuilah ia seorang yang musafir akan air, akan ada air. Dia tahu ada air. Air ni yasiluhul musafir, yang sampai akan air ni oleh orang yang musafir li hajati, untuk keperluannya. Jadi orang musafir apabila dia berhenti di sini untuk berehat, untuk ambil tenaga, nak tidur sekejap, nak makan dulu. Tapi kalau orang kata, di nu ada air tau. Di nu ada air. Air yang kalau orang musafir tu perlu kepada air tersebut, dia akan sanggup dia ambil air tu. Dia sanggup pergi. Dia sanggup tinggal tempat dia pergi.
Maksudnya, aku atau mung 2-3 orang. Mungkin 2 orang. Orang lain tolong cari kayu api. Mung ambil air. Dia sanggup pergi tempat tu. Kalau sekadar jauh tu pergi. Kalau lebih daripada tu, tak pergi dah. Okey, nampak kan? Tu dalam istilah fiqh dia panggil dia haddul qurbi. Haddul qurbi lebih kurang dalam 4 km setengah. Tu haddul qurbi dalam fiqh lebih kurang dalam 4 km setengah. Jadi biasanya orang musafir dulu kalau dia berhenti di satu tempat untuk berehat, untuk siap makanan apa semua sekali, lepas tu kalau dia perlu kepada air, dia akan hantar wakil ataupun hantar seorang, 2 orang untuk dia ambil air. Kalau kawasan ada air saat itu dengan tempat dia berhenti lebih kurang dalam 4 km setengah ke bawah. Kalau 100 km orang tak kata. Mungkin ambil ada dalam 100 km ke air depan tu. Mungkin ambil lepas tu mari mula aku. Tak pasal gitu. Baik pergi teruslah dah. Okey, nampak kan? Jadi kalau kau ada 4 km setengah saat itu, orang pergi. Biasa begitu. Dulu. Baik. Sebab dia 4 km setengah, dia lebih kurang dalam berapa jam? Sejam ke berapa jam? Lebih kurang lah. Wallahu'alam. Dia sebab dia kalau 24 jam, perjalanan 24 jam, dia mengambil masa lebih kurang dalam 80 km. Perjalanan 24 jam. Kita tahu 4 jam. Perjalanan 20 jam. Sebab 4 jam untuk rehat pun sekali kan. Perjalanan 20 jam lebih kurang dalam 80 km. Kita kata lebih kurang 80 km. Jadi bermakna sejam lebih kurang dalam 4 km betul. Betul. 4 km kali 20. Ngatuk kau. Tak boleh nak darat dah. 4 km kali 20. Berapa? 40. Lebih kurang dalam sejam. Lebih kurang kita 4 km setengah. Lebih kurang kita 4 km setengah perjalanan sejam. Sejam perjalanan dia. Lebih kurang lah. Baik. Jadi kalau sekiranya dia mengetahui air ni, orang yang musafir akan sampai kepada air tersebut kerana keperluan orang musafir, maka ketika tu jawab bagi lau wajib qasdu, wajib qasa. Nya air. Maksudnya wajib tuju, wajib dia ambil air. Tapi wajib saat itu. Apa maksud wajib qasa air tersebut? Maksudnya tidak boleh dia bertayamum, mereka kena pergi ambil air sebab air ada. Maksudnya kalau sekiranya ada air di dalam kawasan yang dinamakan sebagai haddul qurbi dalam istilah ulama fiqh, iaitu lebih kurang dalam 4 km setengah daripada tempat dia berhenti ke bawah, maka tidak boleh dia tayamum kalau dia yakin ada air. Kalau tak yakin, itu masalah lain. Kalau tak yakin, hanya sekadar haddul ghauf saja yang perlu dia kena cari. Lebih daripada itu tak wajib dia cari. Okey. Walaupun ada tanggapan, ada kemungkinan ada air lebih daripada haddul ghaus, tapi tak wajib dia cari. Kalau dia nak cari tu pasal dia. Apabila jumpa air tak boleh lah dia tayamum. Sekarang ni kita nak khabar wajib dia cari ataupun tidak. Sebab kalau wajib cari, sebelum daripada pergi ambil, tiba-tiba dia tayamum, maka sah tak tayamum? Tidak sah. Jelas kan? Ini wajib qasdu, wajib qasa, tuju kepada air tersebut. Tapi dengan syarat illam yakhaf darara nafsin, jika dia tidak bimbang mudarat diri dia, nyawa dia. Kalau dia pergi seorang, pergi 2 orang, akan mudarat nyawa dia, ada lanu di sana, ada rima di sana, ada benda, dah kira lah ada benda. Au malin, ataupun dia tidak bimbang mudarat mal harta. Sebab lepas daripada pukul 8 malam tak boleh nak jalan dah. Jadi kalau dia jalan kena sama. Jadi kan mudarat harta kan, sebagai contoh. Jadi biar duduk situ, tak nak aisyah udah. Sebagai contoh je, kita buat contoh je. Baik. Fa in kana fawqa dhalika tayammam. Maka jika ada air, kana maksudnya kana al-ma. Kana ni panggil kana tammah. Dia kana dia panggil ada kana naqisah, kana tammah. Dia kana tammah adalah kana yang memada dengan marfu' dia. Dia kana dia ada marfu' selepas daripada dia dan ada mansub selepas daripada dia. Cakap kita benda. Kana murafu' isim menasab khabar. Isim kana rafu', khabar kana nasab. Itu dipanggil benda. Kana dia perlu kepada marfu' dengan mansub. Selepas daripada dia perlu kepada marfu' dan mansub. Marfu' tu isim dia, mansub tu dipanggil khabar dia. Maka kana yang begitu keadaan dia tu nama dia kana naqisah nama dia. Manakala kana tammah, kana yang memadai dengan marfu', tidak ada mansub. Jadi kana di sini dengan makna wujida. Fa in kana, maka jika ada air.
Tu tak mana gitu. Jangan cari dah mana pula khabar kana, tak ada Kana di sini dia tidak ada mansub dia. Dia ada hanya marfu' sahaja. Fa in kana sebab tu nahwu penting Nahwu memang cukup penting. Kita ana sampai ke sekarang tidak boleh terima lagi lah. Tidak boleh terima lagi kalau orang tu kata mahir alim kitab fiqh ataupun mahir hadis ataupun mahir Quran, mahir tafsir, tetapi nahwu tak tahu faham mana. Nahwu tak tahu mana, tak tahu tengah tepi nahwu. Waktu kita tidak boleh terima sebab nahwu ni adalah kaedah untuk kita memahami bahasa Arab. Kalau tak ada nahwu, balik awal. Sesat jalan. Orang faham lain, dia pergi faham lain. Faham mengikut kepala otak dia. Baik. Jadi fa'in kana, maka jika ada ai fauqa dzalika, lebih daripada demikian itu. Maksudnya lebih daripada demikian itu, lebih daripada tempat yang sampai oleh orang yang bermusafir kerana hajatnya. Lebih daripada demikian itu ataupun lebih daripada tempat tersebut. Kita kata dalam istilah fiqh dipanggil benda haddu al-bu'd, lebih daripada 4.5 km. Okey, nampak kan? Ada air 10 km daripada tempat yang dia berhenti. Ada air. Tapi 10 km depan tu. Adakah wajib dia ambil air? Tak. Boleh tak dia tayamum sedangkan ada air di sana? Boleh dia tayamum. Sebab tempat yang ada air tu jauh. Nampak kan? Itu maksud fa in kana fawqa dzalika tayammum. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya walau tayaqqanahu akhiral waqti fantidaruhu afdal. Maka jika tayaqqan, yakin dah ia orang yang musafir, hu al-ma. Dia yakin air, maksudnya yakin ada air akhiral waqti, hujung waktu. Sekarang ni pada awal waktu, katakanlah zuhur masuk pukul 1. Habis zuhur pukul 4. Contoh ni bukan pukul 4. Masuk asar lah, bukan gimbang pukul 4 esok. Kita buat contoh je, kita kabar dah contoh kan. Jadi zuhur masuk pukul 1. Habis pukul 4. Jadi daripada pukul 1 sampai pukul 2.30 memang air tak ada. Tapi daripada pukul 2.30 ataupun daripada pukul 2.30 sampai pukul 3.30 mungkin ada air. Tapi pukul 3.30 sampai pukul 4 tu yakin ada air. Sebab dia yakin? Sebab sekarang ni kita ada 2 rombongan. Rombongan bawa air duduk belakang. Faham? Rombongan bawa air duduk belakang. Kita pun tanya. Bila sampai kita berhenti sini dulu Hamba sampai awal sikit Berhenti sini dulu. Dia kata kejap nak check tu map kejap. Check. Oh, hamba sampai dalam pukul 3.30. Pukul 3.30. Tak berhenti mana dah. Sebab saya dah baca dah sebab kita naik kuda naik unta Jadi pukul 4.30 sampai. Jadi bermakna dia yakin ada air, wujudnya air pada penghujung waktu. Okey, boleh faham? Maka mana hak yang lebih afdal? Ataupun boleh tak dia nak sembahyang pada awal waktu dengan bertayamum? Ataupun tidak boleh? Kata ulama boleh. Dia nak sembahyang dengan tayamum pada awal waktu. Sebab dia sekarang ni kira sekarang masa nak sembahyang. Faham lagi? Masa nak sembahyang. Jadi katanya falau tayaqqanahu akhiral waqti. Maka jika dia yakin pada penghujung waktu. Dia yakin ada air pada penghujung waktu. Maka fantidaruhu afdal. Maka menanti air itu adalah lebih afdal. Menanti air lebih afdal. Dengan maksud dia sembahyang pada penghujung waktu dengan berwudu lebih afdal daripada dia sembahyang dengan tayamum pada awal waktu. Okey, boleh faham? Itu maksud dia. Tapi syarat yakin. Tapi awdhannahu ataupun kalau dhannya, dhan ni kuat sangkaan, tak yakin ada air. Tak yakin. Kuat sangkaan. Mungkin sampai pukul 3.30. Mungkin tak lebih daripada tu. Tak tahu lagi Okey, awdhannahu. Fata'jilut tayammum afdal. Maka ta'jil at-tayammum afdal. Menyegerakan tayamum lebih afdal. Maksud dia menyegerakan tayamum lebih afdal. Maksudnya sembahyang dengan tayamum pada permulaan waktu, pada awal waktu lebih afdal berbanding dengan sembahyang dengan berwuduk pada akhir waktu. Faham? Sebab dia dhan, tadi yakin. Ni
Dhan. Dhan ni maksudnya kuat sangkaan saja. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Tapi kemungkinan besar ada air pada akhir waktu. Maka hak yang paling afdalnya adalah dia sembahyang pada awal waktu dengan bertayamum. Berbanding dia menanti air yang tidak diyakini air datang pada penghujung waktu. Itu afdal fil azhar. Katanya walau wajada ma'an la yakfihi fal azharu wujubu isti'malihi wa yakunu qabla at-tayammum. Kadang-kadang air bukan tak ada, air ada. Air ada sikit air. Ada air dalam lebih kurang dalam segelas kecil. Kecil satu je gelas. Jadi buat basuh muka saja boleh lah. Sedangkan dah lepas dah. Sapu kepala dah lepas lah, apa nak basuh kaki. Ni kira orang dah was-was. Kalau orang was-was keluar lagi ni orang dah was-was dah basuh muka je boleh. Tangan balik awal memang tak boleh baik, memang tak boleh balik basuh tangan, hanya cukup untuk basuh muka sahaja. Jadi kalau begitu kedudukan air, maksudnya air ada, tetapi air saat itu hanya sikit, tidak memadai untuk berwudu ataupun tidak memadai air tersebut untuk mandi wajib. Bukan air tak ada. Adakah terus dia bertayamum ataupun mesti dia kena mengambil wuduk dulu daripada air tersebut dengan sekadar hak yang dapat, lepas daripada itu baru tayamum ke bagaimana? Tengok. Walau wajada ma'an. Jika mendapatilah ia akan air. Air mana? La yakfi. La yakfi itu dipanggil jumlah jatuh selepas daripada isim nakirah. Air yang tidak memadailah ia air. Hi kembali kepada akang dia. Tidak memadai air saat itu akang dia. Akan mandi ke, akan wuduk ke, tidak memadai, tidak mencukupi. Sikit sangat. Maka di sini ada khilaf di kalangan ulama. Namun pandangan mu'tamad, pandangan hak yang paling kuat adalah fal azharu wujubu isti'mali. Pandangan al-azhar adalah wajib menggunakannya air tersebut. Orang tanya, apa wajib kena guna ke air? Apa wajib? Sebab jawapannya adalah kerana di sana ada hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kau dah ingat dah, balik lama. Benar? Idza amartukum bi amrin fa'tu, ada riwayat faf'alu. Faf'alu minhu mastata'tum ataupun fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintah kepada kamu sesuatu perkara, maka hendaklah kamu buat sekadar mampu kamu. Jadi sekarang ni air ada. Apa yang diperintah, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Sekarang ni hak yang qada mampu kita adalah basuh muka saja ataupun basuh muka sekali dengan basuh tangan. Maka kita kena buat qada mampu. Qada mampu banyak tu kita buat banyak tu. Sekarang sebab ada air. Sebab itulah pandangan mu'tamad kata wajib, tetap wajib dia kena guna air tersebut sekadar dang. Sekarang sekadar dang. Banyak mana? Lepas daripada tu, ada air dah. Tak air dah. Dah patut tayamum. Dah tayamum kan, ambil tanah sapu kepala pula. Ambil tanah sapu kaki. Bukan. Tayamum macam biasa. Dah kita basuh muka, ambil kain, lap muka. Dah tayamum mula di muka. Tayamum di tangan. Okey, selesai. Baik. Dah penggunaan air saat itu sebelum tayamum ke selepas daripada tayamum? Dah kita kan tayamum kan dengan selur. Dah air memandai basuh muka dengan basuh tangan. Dan kalau kita tayamum dulu, kalau kita baru ambil guna air, jadi bermakna kita dapat membersih muka kita daripada tanah. Nampak pada logik gitu lah. Lain ni nak pakai logik kan? Logik nampak gitu lah. Sesuai gitu logiknya. Nampak hak yang bertepatan dengan maqasidus syariah, nampak gitu lah. Dia masalah maqasidus syariah ni lah. Benda tu memanglah, tetapi kita kena tengok pula kepada dalil-dalil syarak yang menjelaskan hukum tersebut. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana pada asalnya adalah berwudu. Manakala tayamum adalah menjadi pengganti kepada wudu, maka kita kena utamakan asal berbanding dengan ganti. Jadi bermakna kita kena berwuduk terlebih dahulu. Sekadar sempat, sekadar dang. Mana hak yang tak dang, barulah kita bertayamum. Sebab tu dia kata wa yakunu qabla tayamum, dan adalah ia isti'malul ma'
qabla tayammum, sebelum daripada tayammum. Seterusnya kata wa yajibu syira'uhu bi thamani mithlihi illa an yahtaja ilaihi lidainin mustaghriq. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita keikhlasan, memuliakan kepada kita keikhlasan di dalam pengajian kita, perkataan kita dan perbuatan kita, agar pengajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita kefahaman di dalam agama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhi kita daripada segala kesusahan dan segala musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terima kasih kepada Fadil Ustaz atas dengar. Okey, boleh dengar. Okay. Jadi terima kasih kepada Fadil Ustaz atas curahan ilmu pada malam ni. InsyaAllah kita boleh sama-sama ambil manfaat atas ilmu yang kita dapat pada malam ni. Dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada Fadil Ustaz kerana sudi berkongsi ni. Dan kepada sahabat-sahabat yang ada pada malam ni, sudi bersama kita. InsyaAllah berkat kita pada malam ini. Jadi akhirnya saya ingin minta maaf kalau ada salah silap ataupun lain sekat-sekat, minta maaf banyak tu. Jadi yang segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.